La ilaha illallah. Sehingga orang tersebut menemui Allah Subhanahu wa taala dengan diiringi dengan kalimah tauhid ini, la ilaha illallah. Bahkan hingga ke dalam kubur sekalipun disunatkan, diazankan dan iqamah. Ini ramai dah orang tak buat sekarang ni. Bila tanam jenazah masuk dalam lubang kubur, tuan-tuan, mana-mana waris tu tolonglah azankan dan iqamahkan. Azankan dan iqamahkan. Hingga nak mengiringi masuk ke lubang kubur pun diazankan dan iqamahkan. Nak cerita kepada kita, tuan-tuan, bahawa akidah ini takkan tertanggal daripada hati kita sampai mati. Sebab itu dalam sembahyang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, matikan kami di dalam hal keadaan husnul khatimah. Apa makna husnul khatimah, tuan-tuan? Orang kata husnul khatimah ni mati dalam keadaan yang baik. Mati dalam keadaan senyum, kan? Bukan begitu maksud dia. Yang dikehendaki dengan husnul khatimah adalah mati dalam hal keadaan berkekalan iman di dalam hati. Kerana apa, tuan-tuan? Kalau ada iman di dalam hati sudah cukup untuk menjamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita ni maksiat macam mana sekalipun, jahat macam mana sekalipun, tuan-tuan, tapi kalau ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hati, mesti masuk dalam syurga Allah taala juga. Walaupun kita ni ahlu maksiat, betul, kita akan diazab tempoh maksiat kita, tapi akan dikeluarkan. Jadi nak pelihara iman ni bukan perkara yang mudah, tuan-tuan. Ada orang tengah kehidupan dia tergelincir akidah dia, sesat dia, tuan-tuan. Mula-mula belajar okey dah, tengah-tengah belajar, tengah buat master, tengah buat PhD, tiba-tiba pahaman pun dia terpelesong. Sesat akidah dia. Setengah orang tu nak mati dia sesat akidah dia. Ada tengah orang tengah nazak, datang iblis, pesongkan akidah dia. Bukan senang, tuan-tuan, nak jaga akidah, nak jaga iman kita. Maka nak jaga iman dengan tidak ada cara, tuan-tuan, dengan kita mestilah menjadi orang yang ma'rifah. Awaluddin ma'rifatullah, kena mengenal Allah, kena mengenal akan agama Allah Subhanahu wa taala. Nak menggapai ma'rifah, yang pertama mesti belajar. Tak ada cara dah, tuan-tuan. Kena belajar. Kemudian lepas belajar, fahamlah apa yang kita ajar, kita belajar, kemudian berpegang di dalam hati kita. Kemudian sertakan dalil. Kena berdalil lah dalam perkara akidah ini. Jadi, tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, jadi antara bagaimana kaedah yang diaturkan oleh ulama agar kita itu ma'rifatullah, mengenal Allah, iaitu dengan mengenal akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kena mengaji hukum sifat, kena tahu sifat-sifat Allah. Bagaimana untuk kita nak mengenal Allah? Kita mengaji akidah ni, tuan-tuan, kita bukan belajar nak mengetahui hakikat zat Allah, tidak. Hakikat diri Tuhan, hakikat zat Allah, tak ada siapa yang tahu, tuan-tuan. Yang kita tahu cuma maklumat yang Tuhan tinggalkan di dalam Quran, di dalam hadis. Itu kita tahu. Maka apa yang kita tahu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, ditinggalkan kepada kita sifat-sifat Allah supaya kita mengenali akan dia. Sebab itulah selalu saya ulangkan, tuan-tuan. Mungkin setiap kali kuliah saya akan sebut, kenapa kena mengenali sifat? Kerana itulah caranya diajar Allah kepada Nabi-Nya. Asbabun nuzul, kenapa diturunkan surah Al-Ikhlas, selalu saya sebut, tuan-tuan. Biarlah saya sebut selalu pun. Kalau saya tak sebut, kalau selalu sebut pun, tuan-tuan tak ingat lagi. Selalu sebut pun tak ingat lagi. Kalau tak sebut lagi tak ingat lah. Kenapa diturunkan surah Ikhlas? Diturunkan surah Al-Ikhlas ini kerana datang beberapa orang Yahudi ataupun datang beberapa orang musyrikin pada riwayat yang lain menyatakan, dia bertanya kepada Nabi, ya Muhammad, sif lana rabbaka, wahai Muhammad, cuba kau ceritakan Tuhan kamu bagaimana. Lalu Allah Ta'ala menurunkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan olehmu ya Muhammad, Allah itu esa, Allah itu satu. Allahus samad, Allah lah tempat pergantungan, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada baginya bandingan sesuatu pun. Ini siapa ajar, tuan-tuan? Allah ajar kepada Nabi. Maknanya bila Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi, ini kena kepada kita lah juga.
Ha? Apa mula-mula sekali diajar oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, kepada kita, katakanlah oleh Muhammad, Allah itu satu. Satu ni apa tuan-tuan? Satu ni sifat Allah. Sebab tu kita mengaji sifat wahdaniyah. Mana dalilnya? Itulah qul huwallahu ahad, itulah dalilnya. Siapa aja cara begini? Allah sendiri yang ajar. Jadi macam mana nak kenal Allah, nak tahu Allah, bagaimana tahulah sifat dia. Kita tahu sifat, kita kenallah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, maka di dalam pengajian ilmu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka sekurang-kurangnya kita ini kena mengenali tuan-tuan 13 ataupun 20 sifat-sifat yang utama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita sebut sifat 20, ada orang kata mengaji bid'ah sifat 20. Allah Ta'ala bukan ada 20 sifat. Betul lah, memang bukan 20 sifat. Engkau yang kata. Tuhan sifat kesempurnaan dia banyak, tak terbilang. Yang 20 tu, itu sekurang-kurang kita kena belajar. Sekurang-kurang nak erti ni 20 ni, bagi erti yang utama, sifat-sifat yang main, yang utama. Kalau tahu 20 ni cukup dah, tak apa dah, memadai dah. Baik, tapi hakikatnya sifat kesempurnaan Allah bukan 20. Sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu banyak, tidak terhingga. Begitulah kita. Baik. Dan kemudian pula perlu difahami bahawa sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada dahulu, tidak ada kemudiannya. Kerana apa? Kerana sifat-sifat Allah itu qadim, seperti zatnya juga qadim. Apa makna qadim tuan-tuan? Qadim ni sudah sedia. Itu makna qadim. Apa makna sudah sedia? Makna sudah sedia ni adanya tanpa permulaan. Itulah makna sedia. Dah ada tanpa permulaan. Berbeza dengan makhluk. Setiap makhluk ni tuan-tuan yang ada ni sekarang ni, ataupun yang sudah ada, dia ada mula. Makhluk ada mula. Sebab makhluk yang diciptakan. Kerana erti makhluk itu sendiri, makhlukun, yang diciptakan. Kalau kita mengaji bahasa Arab, dia panggil isim maf'ul. Isim maf'ul, yang diciptakan, yang kena buat, yang kena jadi, yang kena cipta. Siapa? Kita lah. Itulah makhluk. Jadi yang kena cipta ni tuan-tuan, pasti ada mula dia. Yang dicipta pasti ada mula. Kalau dah ada, kita tak panggil diciptakan. Dari segi bahasa kena faham. Jadi makhlukun, makhluk, mana makhluk? Yang dijadikan, yang diciptakan. Makna yang diciptakan, maknanya asalnya tak ada, kemudian dibuat, dijadikan, diciptakan. Itulah makhluk. Allah Ta'ala bukan makhluk. Lawan bagi makhluk, Tuhan itu khaliq. Khaliq artinya yang mencipta, si pencipta ataupun pencipta. Jadi lain adanya Tuhan itu, lain caranya. Kita pun ada juga, tapi lain caranya. Sebab tu adanya Tuhan itu sedia. Makna sedia tak perlu kepada permulaan. Macam mana? Sedia adalah begitulah. Ada yang kita perlu kepada permulaan. Baik, sebab tu saya kata tadi, kena faham juga ini basic ni. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada dahulu, tidak ada kemudiannya. Semua sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu adalah qadim, sedia. Zat Allah Ta'ala juga sedia. Apa makna sedia? Artinya sedia, sudah sedia dia, tanpa permulaan adanya. Baik. Jadi bila kita belajar tentang yang pertama wujud, yang kedua qidam, yang ketiga baqa, yang keempat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang kelima qiyamuhu binafsih, yang keenam wahdaniyah, qudrah, iradat. Semua tu yang kita belajar yang pertama, kedua, ketiga sampai ke-13 sampai ke-20 tu, adapun turutan nombor-nombor itu untuk mudah belajar. Bukan Tuhan mula-mula ada sifat wujud, lepas wujud dia mai pula qidam, lepas qidam dia mai pula baqa, kemudian dia timbul satu. La, bukan begitu.
Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat itu susunan untuk mudah belajar. Kalau tuan-tuan nak mengaji sifat kalam terus pun tak apa, tak kisah ya. Baik, tapi untuk mudah belajar maka disusunlah kepada kita. Jadi sebab tu orang kata sifat Tuhan ni ada yang mula, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Itu susunan sahaja. Hakikatnya tidak begitu. Semua sifat Tuhan itu tidak ada dahulu, tidak ada kemudian semuanya sudah tersedia pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey, jadi insya-Allah hari ini kita lihat sifat yang ke-10. Sifat yang ke-10. Bukanlah kata lepas sifat 9 timbul sifat 10. Fahamlah kan? Bukan begitu. Sifat Tuhan ni maknanya semua sudah sedia pada dia. Ini untuk susunan kita belajar sahaja. Baik, sifat yang ke-10 hayat, artinya hidup. Iaitu sifat yang maujudun, yang sedia, yang diberi, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang mensahkan baginya Ta'ala bahawa ia Allah bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lainnya. Yang ke-10, wajib juga kita beriman dan percaya, beriktikad di dalam hati bahawa Tuhan itu bersifat ia dengan hayah. Makna hayah artinya hidup. Tuhan itu hidup. Baik, maka sifat-sifat hidup ni adalah sifat yang maujud, yang ada sungguh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedia, makna sedia ni artinya yang qadim lah. Yang dah sedia ada, bukan dia baru timbul, dah sedia ada dah. Yang berdiri, yakni yang ada ia pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sifat hayat ini yang mengesahkan yang mengesahkan baginya Ta'ala bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat yang lain. Baik, sebab itu di dalam perbicaraan sifat hayat ini dinamakan thamaratus sifat. Dia dinamakan sebagai thamaratus sifat. Thamaratus sifat ni maknanya buah bagi sifat-sifat yang lain. Artinya dengan ada hayat inilah adalah juga sifat-sifat yang lain. Kalau tidak ada sifat hayat, tak ada sifat-sifat yang lain. Tak akan boleh ada sifat-sifat yang lain. Kenapa? Sebab kalau Tuhan itu tak ada, Tuhan itu mati, tak ada Tuhan. Kalau tak ada Tuhan, Tuhan itu mati, ya sifat-sifat lain pun tak ada. Tapi ada pun kalau sifat-sifat yang lain, seumpama mana kita kata sifat sama. Kalau katakanlah, bukan sungguh pun tidak, katakanlah kalau Tuhan tak bersifat dengan sama, dia boleh lagi bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Tuhan boleh melihat lagi, Tuhan boleh berkata-kata, Tuhan boleh berkuasa, berkehendak, walaupun tidak ada sama, katakanlah. Baik, sebab apa? Sebab sifat sama basar itu tak bergantung kepada hidup dan mati, tidak. Tapi kalau sebut sifat hayah ni, kalau tidak ada hayah pada Tuhan ni, maknanya matilah Allah. Kalau mati ni tak ada lah. Kalau tak ada hayah yang lain pun tak ada. Itu dipanggil samaratus sifat. Sebab dalam ibarat kitab kita di sini dia kata, dengan sifat hayat inilah yang mengesahkan bagi Ta'ala bahawa ia bersifat dengan ilmu dan segala sifat-sifat yang lain. Maka dengan sifat hayat inilah seolah dikatakan mensahkan, bagi membolehkan adanya sifat-sifat yang lain. Ini sifat hayat. Dia istilah bahasa Arab dia panggil thamaratus sifat, buah bagi sifat-sifat. Baik. Kemudian katanya lagi, hidup itu bukanlah dengan ruh. Maka Allah Ta'ala ni hidup dengan sifat hayat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan yang disembah melainkan ia Allah, huwal hayyul qayyum. Dialah yang maha hidup dan al-qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. Baik, maka Tuhan hidup bukan dengan ruh. Adapun kita makhluk, kita ni manusia, hidup kita dengan roh. Hidup kita dengan roh. Kalau tak ada roh, matilah kita. Dan tuan-tuan, roh ni adalah dia punya kehidupan. Bagi manusia ni, kita hidup dengan roh. Maka batang tubuh badan kita ni sarang je, sarung sahaja, sarung je. Maknanya bila roh itu keluar daripada jasad kita, maka matilah jasad.
Ya, matilah jasad. Baik, dan ruh ini juga tuan-tuan adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang hebat. Qulir ruhi min amri rabbi. Katakanlah olehmu ya Muhammad bahawa ruh ini adalah urusan Tuhan. Ada orang tanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan ruh. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi, katakanlah Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku. Maka ruh ni satu makhluk Allah Ta'ala yang hebat, yang mana Allah Ta'ala ciptakan ruh, dan ruh ini dikekalkan, dan ruh ini tidak mati sampai bila-bila. Ruh ni tak mati, ruh ni tak mati sampai bila-bila. Habis yang mati tu, yang tak bernyawa tu, itu jasad. Ruh ini tuan-tuan berpindah daripada satu alam kepada satu alam. Sebab itulah mula-mula sekali Tuhan ciptakan kita, diciptakan ruh. Mula diciptakan kita ruh. Dulu ni tuan-tuan, semua ni makhluk ni, manusia ni dulu ni, kita semua dihimpunkan di suatu tempat. Setengah pendapat ulama berkata kita dihimpunkan di belakang sulbi Nabi Adam AS. Di alam arwah dulu Allah Ta'ala pernah bertanya kepada kita, alastu bi rabbikum qalu bala bal syahidna. Dan Allah Ta'ala berfirman, tidakkah aku ini Tuhan kamu? Qalu bala. Maka semua arwah, ruh-ruh ni menjawab. Maksud semua ni kebanyakan ni. Ada juga yang tak jawab tuan. Qulir ruhi min bala bal syahidna. Bahkan ya Allah, engkaulah Tuhan kami, kami bersaksi bahawa engkaulah Tuhan kami. Sebab itu kata ulama, al-mufassir kata, kalaulah di alam arwah dulu tu mereka-mereka yang telah menyahut seruan bila Tuhan tanya kepada ruh dulu di alam arwah, yang menjawab bala bal syahidna, ya engkaulah Tuhan kami, maka itulah orang-orang yang beriman sekarang di atas muka bumi ini. Yang maknanya tuan-tuan, yang tak menjawab seruan Allah Subhanahu Wa Taala di alam arwah dulu ni, maka mereka yang lahir ke atas dunia ini, mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ulama tafsir mentafsirkan ayat berkenaan dengan alastu bi rabbikum qalu bala bal syahidna. Jadi di alam arwah dulu tuan-tuan, kita pernah mengaku, buat pengakuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Tuhan itu adalah, Allah itu Tuhan kita. Kemudian bila sampai masanya Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan ruh itu ke alam yang seterusnya, maka ruh itu masuklah, dipindahkan ke dalam janin. Bila ibu ayah kita berkahwin, bila ibu ayah kita orang kata berkahwin, maka dapatlah zuriat. Maka di dalam perut ibu kita, maka dimasukkan ruh itu ke dalam janin. Maka tinggallah kita di dalam rahim ibu kita, dinamakan di alam rahim. Duduk dalam perut mak ni nama alam rahim. Dikandung oleh ibu kita 9 bulan. Dan kita duduk dalam perut ni di alam rahim. Kemudian setelahnya Allah Ta'ala berkehendaki kita itu dipindahkan lagi ke alam seterusnya, ke alam dunia. Alam yang ketiga ni namanya alam dunia. Maka kita pun lahirlah ke dunia ini sebagai seorang manusia. Membesar, 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 sampailah tempoh hidup riwayat kita, expired date umur kita, mati kita enggak. Bila mati ni, ruh ni dicabut, dikeluarkan dari jasad kita, dipindahkan next station ke alam seterusnya, dinamakan alam barzakh. Yang mati jasad. Sebab tu kalau orang tanya umur kau berapa, kau nak umur ruh ke umur jasad? Umur ruh kita pun tak tahulah tuan-tuan berapa bilion tahun lah. Tapi umur jasad kita adalah 60 tahun, 50 tahun, itu umur jasad kita. Kemudian bila mati tuan-tuan, tak kira lah bagaimana cara mati sekalipun, nyawa kita ni, ruh dikeluarkan dari jasad kita, berpindah ke alam barzakh. Kita kata alam kubur. Tapi tak semestinya alam kubur, sebab ada orang mati tidak berkubur. Ada orang yang tak nak mati secara orang biasa, pergi masuk dalam mulut rimau lah, pergi terjun dalam kandang buaya lah. Sebab apa? Bila jasad dia tu rosak, hancur tadi, dia tak dibangkitkan lagi dah. Tak lah tuan-tuan, yang rosak tu jasad sahaja. Roh tu yang dikeluarkan dari jasad kita masuk ke alam barzakh. Maka alam barzakh inilah kita sudah start mulai untuk melalui persoalan daripada mungkar dan nakir, soal di dalam kubur. Dan di alam barzakh inilah kita ini ditempatkan, sama ada di antara raudhatun min riyadil jannah, di antara taman-taman syurga, ataupun hufratun min hufraniran, ataupun daripada liang-liang neraka. Di alam barzakh inilah. Baik, stesen yang keempat.
Bila selesai semua manusia mati, kita pun dah mati, dan ditiupkan nanti sangkakala yang kedua. Bukan sangkakala yang pertama. Sangkakala yang pertama ni berlaku qiyamah. Semua manusia mati, semua makhluk mati. Dan kali kedua nanti sangkakala ditiupkan, manusia akan dibangkitkan lagi sekali. Maka kita lagi sekali tuan-tuan, roh-roh kita nanti akan dikembalikan ke jasad masing-masing di alam akhirah. Maka di alam akhirah ni tak mati-mati dah tuan-tuan. Diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, nanti akan diseru oleh malaikat. Mati, sila datang kemari kan. Disuruh mati itu dalam rupa seekor kambing. Dan lalu diperintah Allah Ta'ala, perintah kepada malaikat agar menyembelih akan mati itu, maka matilah mati. Maknanya tak ada mati dah. Maka roh nanti ni, kita nanti ni di alam akhirat akan berkekalan lah selama-lamanya. Sama ada dalam syurga ataupun dalam neraka selama-lamanya. Itu perjalanan roh kita. Dan kita ini tuan-tuan hidup di alam dunia ini dengan roh. Baik, adapun Allah Subhanahu wa taala tidak hidup dengan roh. Tuhan tak perlu kepada roh. Roh ni makhluk. Roh ni makhluk Allah. Baik, Tuhan tidak perlu kepada roh. Habis Tuhan hidup macam mana? Sifat hayat dia, dengan sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tiada harus kita mengiktikadkan bahawa baginya Allah Taala itu ada roh. Tak boleh. Kita iktikadkan Allah Taala itu ada roh. Roh ni makhluk. Sekalipun dikatakan roh yang qadim. Dia tak ada pun mana-mana riwayat ataupun daripada mana-mana ayat yang ceritakan Tuhan ni ada roh. Baik. Kemudian sifat hayat itu tiada ta'aluk dengan sesuatu. Sifat-sifat hayat Allah Ta'ala itu tiada ta'aluk dengan sesuatu. Makna ta'aluk ni tak ada tugasan lain lah. Melainkan ulama kata adanya sifat hayat ni bagi mengesahkan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat yang lain. Maka sifat hidup Allah Ta'ala itu dia tidak seperti sifat kudrah, tidak seperti sifat iradah, tidak seperti sifat sama' basar yang ada tugas lain. Kudrah menjadikan, menghidupkan, mematikan, mengadakan, meniadakan. Itu tugas kudrah. Maknanya sifat kudrat yang ada pada Allah Ta'ala bukan sekadar ada pada Tuhan, tapi ada dia menghidupkan, mematikan, dan begitu dan sebagainya. Dia ada kerja, ada tugas lain. Begitu juga dengan sifat iradah, kehendak Tuhan begitu, kehendak Allah begini. Begitu juga dengan sama' basar, dengar Allah, melihat begitu gini dan sebagainya. Tapi hayat ini tidak ada ta'aluk kata ulama. Dan tak ada tugasan melainkan semata-mata mengesahkan bahawa Allah Ta'ala itu hidup dan bersifat ia dengan sifat-sifat yang lain. Kemudian mustahil lawannya hayat itu iaitulah mati. Mustahil Allah Ta'ala itu mati. Tuhan tak boleh mati. Kerana mati itu sifat kekurangan. Maka Allah Ta'ala tidak boleh bersifat dengan sifat kekurangan. Dalil Allah Ta'ala itu bersifat ia dengan hayah, yakni hidup. Baik, jika ia Allah Ta'ala itu mati, berarti ia tiadalah kuasa. Kalau Tuhan itu mati, tentulah Tuhan itu tak ada kuasa. Tiada mengkehendaki dan tidak mengetahui. Katakanlah Tuhan itu mati. Kalau kita katalah kalau manusia itu mati, apa ada lagi pada manusia yang mati itu? Tak ada apa-apa dah. Nak bangun tak boleh, nak berjalan tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Sebab apa? Sebab dah mati. Mati tak boleh buat benda dah. Baik. Lepas tu kita kata, kalau Tuhan itu mati, tentulah Allah Ta'ala itu tak berkehendak, tak berkuasa, tiada mengetahui. Yakni tentulah Tuhan tak bersifat dah dengan sifat-sifat yang lain. Mati dah. Baik, dan tiada mengetahui, yang demikian itu mustahil baginya. Kalau kita katakan Tuhan itu mati, itu mustahil lah. Kerana apa? Kerana telah sabit beberapa dalil yang terdahulu. Kerana telah sabitlah beberapa dalil dahulu. Kita mengaji dulu pada sifat kudrat Tuhan, pada sifat iradat Allah, dan pada sifat ilmu Allah. Kita mengaji dah kan dulu sifat-sifat yang lalu. Di mana Allah Subhanahu wa taala ada kudrah,
Allah Ta'ala itu ada iradah, Tuhan itu ada ilmu menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang menjadikan alam ini. Kalaulah kata Allah Ta'ala lah menjadikan alam ini, tentu dia ada. Kalau dia tak ada, macam mana nak menjadikan alam ini? Dan telah terbukti sehingga sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mentadbir dengan kudrah dia, dengan ilmu dia. Kenapa? Kerana alam ini masih ada, masih lagi elok perjalanan dia, membuktikan bahawa Tuhan bersifat dengan sifat-sifat yang terdahulu yang kita sebut tadi ni. Kalau Tuhan itu mati, tentulah tidak ada lagi Tuhan yang mentadbir alam ini. Tentulah Tuhan tak berkehendak, tentulah Tuhan tidak mengetahui dan sebagainya kerana dah mati. Maka ini dalil membuktikan bahawa Tuhan itu hidup dan sentiasa hidup, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, ni kita fikir dalil akli, dalil akal kita, tuan-tuan. Akidah ni, tuan-tuan, dia kena fikir akal juga. Sebab tu kadang-kadang orang tak nak mengaji akidah, orang mengaji sifat 20 ni sebab apa? Main akal. Akal memang kena main, tuan-tuan. Akal kita ni kita kena gunakan. Kita kena berfikir. Kita boleh berdalilkan dengan akal kita, bahkan dituntut untuk kita berdalilkan dengan akal kita. Dengan syarat dalil akal kita mesti berpandukan kepada nas syariat, berpandukan kepada Al-Quran, berpandukan kepada hadis Nabi SAW. Bukan makna kata semua akal kita boleh terima, tak juga. Boleh kita gunakan akal dengan syarat mesti akal kita ni berlandaskan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tak boleh jangkau hak tu. Kalau bertembung di antara nas Al-Quran dan hadis dan bertembung dengan akal kita, kena dahulukan nas dulu. Dalam akidah ini, bila kita gunakan akal kita, tuan-tuan, tidak akan bertembung dengan orang kata nas, tidak akan bertembung. Bahkan kita turut kepada nas. Itulah dalil akal yang salim, yang sejahtera, yang diterima di dalam ilmu akidah. Sebab apa, tuan-tuan, mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Sebab kegunaan ilmu akidah ni, di antaranya kegunaannya untuk diri kita yang pertama. Yang kedua, ilmu akidah ini juga digunakan untuk kita ini memahamkan orang yang tak beriman agar mereka percaya dan faham kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kepada orang Islam mau beriman, bolehlah kalau kita nak cerita sikit-sikit, qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apalah kita cerita dekat Mamat, engkau tahu tak, Tuhan tak suruh, tak bagi kita berzina. Dia sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kau tahu tak Mamat, Tuhan tu ada, Tuhan tu wujud. Tuhan sebut dalam surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, katakan olehmu yang Muhammad, Allah itu Tuhan itu satu. Kepada orang Islam bolehlah kita cerita macam tu, tuan-tuan. Kalau orang kafir takkan nak cerita macam tu juga. Nanti kita kena guna akal kita. Kalau dia orang tanya kepada kita, mana you punya Tuhan? Takkan nak jawab kot, qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak pakainya daripada awal lagi, tuan-tuan. Kalau dia tanya, mana kau punya Tuhan? Kenapa kau punya Tuhan tak nampak? Takkan kita nak jawab firman Tuhan, firman Allah Ta'ala. Mesti kena jawab menggunakan akal. Tuhan kita orang kita tak nampak sekarang. Sebab apa? Sebab nanti dalam syurga baru kami boleh tengok Allah Ta'ala. Bila seorang hamba itu berjaya di dunia, barulah hadiah yang paling special dia boleh lihat dia punya Tuhan. Bagi logik ya, tuan-tuan. Tak apa, asalkan jangan bertembung dengan nas. Betul lah logik kita tu. You punya Tuhan ada ke tak ada? Kita kata ada. Tak pernah tengok punya Tuhan. Kan? Itu kita kata tadi, Tuhan kita orang special. Bukan semua orang boleh tengok. You tak boleh tengok. Kalau you tak mau beriman, you tak boleh tengok Allah. Kan? Kita ada tu. Mana boleh kerja kita. Setiap benda yang ada tu mesti kita boleh tengok dia. Kalau tak boleh tengok, macam mana kita kata benda tu ada? Nak jawab macam mana, tuan-tuan? Takkan nak jawab qala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan kena pakai akal lah juga. Jawablah. Tak semestinya benda tak nampak tu tak ada. Apa dalil, apa bukti dia? Dia kata, you tengoklah, you ada akal ke, you tak ada akal ke? You ada akal, you tak ada akal? Mesti dia kata ada akal. Mana you punya akal? Boleh tunjuk?
Tak boleh. Kalau bedah kepala ni tuan-tuan nampak otak je. Mana akal tu, mana akal. Baik. Ataupun kita bagi contoh yang mudah tengok tu dalam wire elektrik tu, kabel tu. Ada elektrik tak? Elektrik ada. Nampak tak? Tak nampak. Kau tak percaya pergi pegang. Tak semestinya benda tak nampak tu tak ada. Begitulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan itu ada. Tak semestinya kita kena nampak sekarang ni. Dia orang kata orang Islam sembah batu macam kita orang juga, kita sembah berhala. Sembah itu tokong batu. Orang Islam pun sama juga. Pergi itu Mekah, pergi itu Kaabah, pergi sembah itu batu. Kita jawab kita bukan sembah batu. Buktinya kalau bukan depan Kaabah pun kami sujud juga. Itu cuma arah sahaja. Takdir kalau Kaabah tu binasa hancur, kami sujud tempat tu juga. Tak semestinya kena ada Kaabah. Cuma Kaabah tu menunjukkan arah je, tanda je. Walaupun bukan depan Kaabah, kami tetap sujud juga mengikut arah Kaabah itu. Itu bukan sujud kepada batu. Nak jawab dengan logik je lah tuan-tuan. Sebab tu ilmu akidah ni, ilmu kalam dikatakan juga ilmu ni kita kena berdalilkan juga dengan dalil akli. Sebab sebenarnya dalil akli inilah sebenarnya yang menunjukkan kita faham ataupun tidak. Kalau semata-mata kita datangkan dalil Al-Quran, dalil hadis, menghafal dahsyat tapi belum tentu kita faham. Jadi nak memantapkan kefahaman, di samping dalil daripada Al-Quran dan hadis, kita juga datangkan dengan dalil-dalil naqli, dalil akal kita. Memantapkan kefahaman akidah kita. Allah Ta'ala ajar kepada kita dalam Al-Quran, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Tidakkah kamu melihat kepada unta yang aku ciptakan? Adakah kamu tidak berfikir? Adakah kamu tidak melihat? Adakah kamu tidak mendengar? Semua tu dalil suruh kita fikir semua tu. Baik, tapi sebab itu dia kata tidak salah. Dalam ilmu akidah itu bahkan perlu kepada ilmu akidah itu didatangkan dengan dalil-dalil akli. Baik. Dan yang demikian itu mustahillah baginya Allah Ta'ala itu, kerana telah sabit beberapa dalil yang dahulu daripada perbicaraan sifat-sifat yang terdahululah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dia dengan hidup. Baik. Dengan itu sabitlah. Makna sabit ni artinya tetaplah. Dengan itu sabitlah ataupun tetaplah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat ia dengan hidup. Hayat bagi Allah Ta'ala. Dan apabila sabitlah hayat Allah Ta'ala itu bagi Allah Ta'ala, maka mustahillah baginya mati. Tentulah mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mati. Makna Tuhan itu hidup. Hidup Tuhan itu berkekalan lah, hidup dia sampai bila-bila. Rest itu. Kemudian sifat yang ke-11 dan ke-12. Sama' artinya mendengar, basar artinya melihat. Tuan-tuan, digabungkan di antara sifat sama' dan basar. Ini sekali kan, sifat sama' dan basar. Kerana sifat sama' dan basar ni perbahasannya sama je. Cuma sama' itu melihat, mendengar, basar itu melihat dengan cara yang sendirilah, dengan cara yang masing-masing. Baik, kata pengarang kita, kedua-dua sifat tersebut adalah sifat yang qadim. Artinya sifat sama' dan basar itu kedua-duanya sifat yang qadim. Maksud qadim itu tuan-tuan artinya sudah sedia pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu makna qadim. Yang berdiri keduanya, makna berdiri itu yang ada. Yang ada keduanya sifat sama' dan basar itu pada zat Allah Ta'ala. Sifat sama' dan basar ini ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbuka, yakni nyata bagi keduanya sifat sama' dan basar itu pada setiap maujud. Setiap maujud yang terdiri daripada segala zat, warna, suara dan lain-lain. Baik. Maknanya tuan-tuan, Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama', artinya mendengar, basar artinya melihat. Baik. Maka dengan kedua-dua sifat tersebut terbuka.
Artinya nyata bagi kedua-duanya, yakni kedua-dua sifat sama' dan masar itu, setiap sesuatu yang mawjud, setiap sesuatu yang ada nyata pada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna nyata di sini tuan-tuan? Senang kalau kita nak terjemah dalam bahasa yang kita mudah faham ni. Nyata ni iaitu kita katakan tak terhadang oleh sesuatu, ataupun tak terselindung, ataupun kita katakan nyata ni artinya unlimited. Allah mendengar, pendengaran Allah itu unlimited. Allah melihat, penglihatan Allah unlimited. Maksud unlimited ni tuan-tuan, tak ada had. Dia dengar berlaku, dia lihat berlaku, asalkan sesuatu itu mawjud. Ya? Asalkan sesuatu itu ada, maka Allah mendengar dan melihatlah. Ya? Itu sifat sama' dan basar. Jadi dua sifat ni hebatlah. Sama' dan basar ni, dua sifat ni sifat yang tidak ada had dia. Bahkan setengah ulama memasukkan juga sifat ilmu juga sifat yang unlimited. Sifat ilmu juga sifat unlimited. Maknanya pengetahuan Allah ini tidak ada batasannya, tidak ada hadnya. Tuhan mengetahui segala-galanya. Allah melihat segala-galanya. Allah mendengar segala-galanya. Asalkan sesuatu itu mawjud, sesuatu itu ada, Tuhan nampak, Tuhan lihatlah, dan Tuhan dengarlah. Itu makna nyata. Baik. Itu penglihatan Allah dan pendengaran Allah nyata. Nyata yakni tak terhadang, unlimited. Nampak berlaku. Asalkan ada, maka Tuhan melihat dan Tuhan mendengar. Daripada segala zat, daripada segala benda lah, segala benda Tuhan nampak, Tuhan dengar. Walaupun tak berbunyi sekalipun tuan-tuan, Tuhan dengar. Walau tak berbunyi sekalipun Tuhan dengar. Baik. Macam mana benda tak bunyi boleh dengar? Sebab itu kita ni, manusia ni, makhluk ni, kita hanya dengar benda yang ada bunyi. Tak ada bunyi, kita tak boleh dengar. Sebab apa? Sebab kita menggunakan anak telinga kita ni. Anak telinga kita ni hanya boleh detect benda yang ada bunyi sahaja. Itu kita punya anak pendengaran kita lah. Jadi pendengaran kita ni very limited. Kalau tak ada bunyi, kita tak dengar dah. Kalau kelawar tuan-tuan, tak ada bunyi pun dia boleh dengar. Hebat tu kelawar. Kelawar ni buta, kita mengaji sains kan. Kelawar ni buta, tapi dia menggunakan gelombang. Walaupun benda tak ada bunyi, tapi dia boleh detect, boleh dengar dengan cara dengar gelombang. Tuhan hebat lebih pada tu lagi. Tuhan tak perlu gelombang pun. Tuhan tak perlu bunyi, tak perlu gelombang pun nak dengar. Habis Tuhan dengar dengan sifat sama' dia tu lah, yang maha sempurna. Asalkan ada sesuatu perkara itu, suatu benda, maka Tuhan dengar dan Tuhan nampak, Tuhan lihatlah. Kita ni kalau nak melihat mesti kena ada cahaya. Gelap tuan-tuan, tak nampak dah kita. Tapi ada binatang yang boleh nampak dalam gelap. Itu kehebatan binatang lain lah. Tapi kalau kita kira manusia ni, kita kalau benda yang kalau ada cahaya baru kita nampak, tak ada cahaya tak nampak. Kalau dekat kita nampak, kalau jauh nu dah tak nampak dah. Jadi penglihatan kita terbatas. Kalau kita kata lang pun boleh, burung helang boleh nampak berapa kilometer pun, itu pun terbatas juga. Setakat itu je lah. Jauh lebih pada itu pun tak nampak juga. Tapi penglihatan Allah lebih dari segala-galanya. Gitu tuan. Asalkan Tuhan melihat dan mendengar sesuatu yang mawjud, yang terdiri daripada segala zat, warna Tuhan melihat, Tuhan mendengar, suara dan lain-lainnya. Dan ta'aluk kedua-duanya adalah ta'aluk terbuka, ta'aluk inkishaf. Maka kedua-dua ini dinamakan sebagai ta'aluk inkishaf. Azan dulu.
Baik tuan-tuan, tadi kita katakan bahawa sifat sama' dan basar ini dengan sifat ini terbuka, nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala setiap yang maujud. Makna nyata ni artinya tak terhadang, tidak terhad, unlimited, tak terhalang daripada pendengaran Allah dan penglihatan Allah sesuatu. Sama ada dari segala jenis zat, warna, suara dan lain-lain. Dan ta'alluq kedua-duanya adalah ta'alluq terbuka. Kalau istilah bahasa Arab dia panggil ta'alluq inkishaf. Inkishaf ni artinya terbuka. Tak tersembunyi sesuatu pun dengan penglihatan Allah, tak tersembunyi sesuatu pun dengan dengan penglihatan Allah, dengan pendengaran Allah, dengan ilmu Allah. Itu dipanggil inkishaf. Seperti ta'alluq ilmu. Dan wajib bagi kita mengiktikadkan bahawa inkishaf, yakni terbuka, yang terhasil daripada mendengar itu lain daripada inkishaf yang terhasil daripada melihat. Dan inkishaf yang terhasil dari kedua-duanya itu lain daripada inkishaf yang terhasil daripada ilmu. Baik. Walaupun kita kata sifat sama' dan basar ini inkishaf, makna inkishaf ni terbuka segala-galanya. Tidak terlindung segala-galanya daripada pendengaran Allah, daripada penglihatan Allah. Walaupun kita kata begitu, Allah Ta'ala mendengar segala-galanya, Tuhan melihat segala-galanya, asalkan sesuatu itu maujud, ada, maka Tuhan dengar, Tuhan lihat. Tetapi wajib juga kita beriktikad Allah melihat dengan cara melihat, Allah mendengar dengan cara mendengar. Tak samalah. Lihat Allah dengan cara lihat, dengar dia dengan cara dengar. Bukan kata dengar dan lihat itu benda yang sama. Tidak. Dengar ada dengan cara-cara dia lah. Melihat ada dengan cara-cara melihat. So kita melihat dengan cara-cara kita melihat lah. Dengar dengan cara-cara mendengar. Melihat dan mendengar itu tidak sama. Baik. Dan begitu juga inkishaf, walau kita kata begitu juga, walaupun kedua-dua sifat ini sifat yang kita kata terdedah segala-galanya, tak terhadang, tak terselindung, unlimited lah kita katakan. Pendengaran Allah unlimited, penglihatan Allah unlimited, ilmu Allah juga unlimited. Tetapi ketiga-tiga ini tidak sama antara satu sama lain. Itu dengan cara yang masing-masing lah. Hanya Allah Ta'ala lah yang lebih mengetahuinya. Baik. Sesungguhnya bagi setiap inkishaf yang tiga itu ada hakikat tersendiri. Kata pengarang kita, sesungguhnya tiga-tiga tadi ni, penglihatan Allah Ta'ala, pendengaran Allah, ilmu Allah tu ada cara-cara dia sendiri, yang ada hakikatnya tersendiri, yang pengetahuannya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Yang ni hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Kita tekat tu je tuan-tuan mengajar akidah ni. Bukan sampai kita nak mengaji, nak tahu sampai kepada hakikat sifat. Tidak. Makna hakikat sifat ni tak ada siapa yang boleh mencapai akan dia. Kita hanya boleh mengetahui hukum bagi sesuatu sifat itu sahaja. Baik. Habis itu Kemudian katanya tiga ta'aluk bagi mendengar dan melihat. Yang pertama ta'aluk tanjizi qadim, ta'aluk suluhi qadim, ta'aluk tanjizi hadis. Wallahu a'lam billah tuan-tuan ya. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, panjang umur kita bertemu lagi. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama-sama ini menambahkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita belajar ini mendatangkan manfaat, yang mana baik itu daripada Allah, yang lemah kekurangan itu daripada kelemahan diri saya. Kalau ada salah dan silap, minta tolonglah diperbetulkan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina, liman shaykhina, li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati wa ma'rifatika, ma nawwarta al-ardha was sama' bi nuri shamsika. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin. اللهم افتح علينا فتوح العارفين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين.